Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya-Allah dalam siaran kali ini kita akan menyambung kembali peristiwa yang bersejarah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang yang pertama yang dilalui dan dihadapi oleh orang-orang Islam, perang yang dinamakan kemudiannya sebagai Perang Badar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam siaran kita yang lalu telah pun sama-sama kita hayati di mana permulaan perang ini bermula dengan perang tanding, iaitu 1 lawan 1, di mana orang-orang musyrikin Quraisy menampilkan Utbah bin Abi Rabi'ah untuk berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Utbah diiringi dengan Syaibah, saudaranya, dan Syaibah ini berhadapan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi. Sementara Al-Walid bin Utbah, iaitu anak kepada Utbah bin Abi Rabi'ah, berhadapan dengan Ubaidah bin Al-Harith, yang mana dalam perang tanding ini 1 lawan 1 ini, Sayyidina Ali berjaya menumpaskan Utbah, Hamzah pula berjaya menumpaskan Syaibah. Akan tetapi Al-Walid bin Utbah ini dapat menumpaskan Ubaidah bin Al-Harith. Gugurlah Ubaidah bin Al-Harith sebagai syahid di dalam Islam. Namun Al-Walid ini tidak terlepas, kemudiannya ia ditewaskan pula oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan kita juga sedia maklum sebelum peperangan ini bagaimana sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melahirkan kegusaran dan kekhawatiran, kebimbangan beliau kerana beberapa sebab yang mungkin akan mengakibatkan tentera Islam dikalahkan. Dan ini walhamdulillah telah sama-sama kita sentuh dan kita hayatinya pada pertemuan ataupun siaran yang lalu. Dan sebelum peperangan bermula, Nabi SAW, dan antara isi doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, Ya Allah, jika sekiranya pasukan tentera Islam ini dikalahkan oleh pihak musuh, oleh musyrikin Quraisy ini, aku khawatir ya Allah, kata Nabi, lan tu'bad ba'dahu abada, engkau tidak akan disembah lagi selepas ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 65 surah Al-Anfal, ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi supaya menggesa, memberi dorongan dan galakkan kepada orang-orang yang beriman alal qital, untuk berperang. Kalaulah sekiranya mereka ini
ada hanya 20 orang tentera, mereka dapat mengalahkan 200. Begitu juga kalau sekiranya mereka empunya, iaitu tentera Islam ini hanya berjumlah 100 orang, dapat mengalahkan 1000. Ini dikarenakan orang-orang yang ditentang itu adalah orang-orang kafir, kerana mereka ini tidak memahami hakikat bahawasanya kemenangan adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala setelah pelbagai persiapan, pelbagai usaha yang dibuat menuju ke arah kemenangan tersebut. Sebelum kita melanjutkan lagi sejarah Perang Badar ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak untuk kita merenung sejenak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada mengisahkan tentang Bani Israel. Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Kisah-kisah dari Al-Quran sebagaimana kita maklumi umumnya, ia bukan hanya sekadar suatu cerita, suatu kisah silam yang hanya menjadi kenangan, tapi sebaliknya, ia mengandungi pengajaran-pengajaran dan iktibar yang besar untuk dijadikan tauladan oleh orang-orang terkemudian. Maka di surah Al-Ma'idah ayat 21, untuk kita lihat bandingan antara orang-orang Islam dalam peperangan Badar ini, yang Allah firmankan kepada Nabi, ya ayyuhan Nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, gesalah orang-orang yang beriman ini untuk berperang, seperti mana dalam surah Al-Anfal ayat 65 itu. Maka di surah Al-Ma'idah ayat 21, bandingannya dengan orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa, agar iktibar ini menjadi suatu pegangan, dan Allah mengisahkan ini agar dibuat bandingan. Di ayat 21 surah Al-Ma'idah ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah suci. Yang dimaksudkan di sini adalah Baitul Maqdis, Al-Ardhal Muqaddasah, bumi ataupun tanah yang suci, yaitu Baitul Maqdis itu sendiri. Allati kataballahu lakum, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu memasukinya. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kamu berpatah balik, berundur ke belakang. Fatanqalibu khasirin, maka kamu kelak nantinya menjadi orang-orang yang rugi. Rugi baik di dunia sebab tak berjaya memasuki kota suci ataupun Baitul Maqdis, dan rugi di akhirat kerana kamu telah melanggar ketetapan Allah. Kita perhatikan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat 21 surah Al-Ma'idah ini, Allah menekankan yang kota suci Baitul Maqdis ini allati kataballahu lakum, yang Allah telah tetapkan bagi kamu. Maknanya kamu kalau masuk atas nama Allah, perintah Allah, Allah dah memang tetapkan kota suci ini, Baitul Maqdis ini adalah buat kamu, wahai Bani Israel.
Bermakna, apa jua usaha yang kamu buat, akhirnya kamu berjaya akan masuk. Berjaya akan mendudukinya. Tapi, di ayat yang ke-22, Allah berfirman mengisahkan, inilah respon, inilah sambutan yang diberikan kepada ajakan dan seruan Nabi Musa, seperti mana yang difirmankan Allah. Maka di ayat yang ke-22 surah Al-Ma'idah ini, Allah berfirman mengisahkan, qalu, mereka menjawab apabila Nabi Musa ini mengatakan, wahai kaumku, masuklah kamu ke kota suci Baitul Maqdis ini. Mereka menjawab, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalam kota suci itu, iaitu pada ketika itu, terdapat suatu kaum yang jabbarin, yang gagah, yang kuat. Wa inna lan nadkhulaha, sesungguhnya kami ni tak akan memasukinya. Tak akan. Sama sekali. Hatta yakhruju minha, sehingga mereka, iaitu kaum yang gagah ini, keluar daripadanya. Fa yakhruju minha, sekiranya mereka keluar, fa inna dakhilun, barulah kami ini masuk. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini jawapan yang mereka berikan. Untuk apa? Untuk mereka ini, walaupun Allah dah menegaskan, kamu kalau masuk, kamu akan mencapai kemenangan. Tapi, inilah respon mereka. Kami takkan masuk sehingga mereka keluar. Bila mereka keluar, baru kita nak masuk. Nak sesuatu itu berlaku dengan sewenangnya, dengan mudah begitu saja, tanpa sebarang usaha. Maka di ayat 23, Allah mengisahkan selanjutnya, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima, berkatalah dua orang lelaki di antara orang-orang yang takut menyalahi perintah dan ketetapan Allah, lagi yang telah diberi nikmat, iaitu taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. An'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab, udkhulu 'alaihimul bab, maknanya seranglah mereka melalui pintu itu, iaitu pintu yang sama. Fa idza dakhaltumuh, maka apabila kamu memasukinya, fa innakum ghalibun, maka sesungguhnya kamu akan mencapai kemenangan. Kamu akan dapat mengatasi kaum yang kamu sifatkan sebagai jabbarin, sebagai yang gagah tu. Wa 'alallahi fatawakkalu, maka kepada Allah jugalah hendaklah kamu bertawakal, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Maknanya, dua orang laki-laki yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala turut menyokong seruan Nabi Musa. Masuklah melalui pintu gerbangnya itu. Bila kamu masuk, kamu akan menang. Sebab ini dah ditetapkan oleh Allah. Maka bertawakallah kamu kepada Allah jika sekiranya kamu benar-benar beriman. Nah, kisah tidak terhenti di situ saja. Sebaliknya di surah Al-Ma'idah ayat 24, mereka memberikan respon lagi, iaitu kaum Nabi Musa, Bani Israel ini menjawab lagi di mana mereka mengatakan, qalu,
Mereka berkata, Ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Sesungguhnya kita sekali-kali, yakni sama sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Madamu fiha, selama mana kaum itu berada di dalamnya. Maknanya kami tak nak perang, kami tak nak masuk melalui pintu gerbang yang satu ni. Selama mana mereka ada, kami tak nak masuk. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kalau betul juga nak perang, engkau wahai Musa, engkau dan Tuhanmu pergilah perang. Pergi perang. Pergi perang. Innaha huna qa'idun. Sesungguhnya kita ini nak duduk di sini, diam-diam aja, tunggu aja. So, kamu ajak kami masuk ke dalam Baitul Maqdis ini melalui gerbangnya seperti mana yang ditegaskan, digalakkan oleh dua lelaki yang beriman itu. Mereka menjawab, kalau betul nak perang, pergilah engkau Musa dengan Tuhan kau. Kau nak perang, pergi perang. Pergi perang. Kita kat sini. Innaha huna qa'idun. Kita nak duduk diam-diam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah ayat 21 sehingga 24 daripada surah Al-Ma'idah. Kita lihat bandingannya. Ini tujuan yang ingin kita hayati. Sedangkan Bani Israel yang dah nampak kehebatan mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam dengan mata kepala mereka. Bagaimana lautan itu terbelah. Lautan itu menenggelamkan Fir'aun yang menganiaya, yang menzalimi mereka berabad-abad. Depan mata mereka. Dalam perjalanan, mereka kehabisan air. Bekalan air yang dibawa habis. Nabi Musa dengan tongkat mukjizatnya pukul batu. Sebongkah batu yang besar yang ada pada di tempat itu, maka terpancarlah 12 mata air. Mereka tak ada makanan. Nabi Musa berdoa, Allah berikan makanan yang cukup istimewa. Al-manna was-salwa. Al-manna was-salwa. Sejenis al-manna ditafsirkan oleh para ulama, iaitu sebagai tetesan, ibarat diu, ibarat embun, yang rasanya cukup manis, lebih manis daripada madu, malah berkhasiat, lebih berkhasiat daripada madu. Was-salwa, sejenis burung, yang mana burung ini nak cari mana-mana dekat bird park takkan jumpa punya. Sebab burung ini hanya dimunculkan oleh Allah di tempat itu pada ketika itu pada kaum Bani Israel. Special. Mereka minta pula nak timun lah, nak kacang adas lah, nak bawang lah, tak tahu apa yang mereka nak masak. Nak masak dalca kan, takut. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini semua Allah kabulkan permintaan mereka. Yang mereka hendak, Allah. Nah, sekarang dah berada kat depan Baitul Maqdis ini. Tinggal masuk saja. Bahkan bila masuk saja melalui pintu gerbangnya, kamu menang. Kaum yang kamu sifatkan sebagai Jabbari dapat kamu kalahkan. Itu pun mereka tak nak. Nak perang, engkau wahai Musa dengan Tuhanmu pergi perang. Kita kat sini nak duduk diam-diam je. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sisi orang-orang yang beriman, para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah firmankan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina 'alal qital.
Gesalah orang-orang beriman untuk berperang. Iyyakum minkum 20 sabirun. Kalau ada 20 orang, kamu dapat mengalahkan 200. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bandingannya itulah bagaimana respon para sahabat terhadap gesaan Nabi. Maka tercetuslah, berlakulah Perang Badar, walaupun jumlah tentera Islam jauh lebih sedikit berbanding dengan tentera musuh. Pertempuran pun sengit berlaku dengan kedua-dua pasukan tentera saling cuba mengalahkan musuhnya. Dalam siaran yang pertama dulu, kita ada sebut salah satu di antara, kata orang itu, nasib menyebelahi tentera Islam adalah tentera Islam dapat memilih lokasi yang baik, mantap tanahnya. Maka ini menjadikan tentera Islam ini lebih yakin dapat mengalahkan musuh musyrikin Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya. Ini yang ditetapkan oleh Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah Al-Anfal ayat 65 yang telah sama-sama kita hayatinya. Bi annahum qaumul la yafqahun. Kerana mereka ini, orang-orang kafir musyrikin Quraisy ini adalah kaum yang tidak memahami, tak tahu. Sebab ada di sana bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peperangan yang berlangsung sengit ini, antara orang-orang pertama terbunuh adalah para pemimpin mereka. Dan ini menambahkan lagi rasa gerun, bahkan melemahkan semangat juang musyrikin Quraisy. Apabila Khalaf bin Umayyah, Abu Jahal berjaya ditumpaskan. Abu Jahal ini berjaya dijatuhkan oleh Muaz bin Amr sebelum dua orang adik-beradik ini, Ibnu Afra. Nama beliau pun tak dikenali, cuma digelarkan dalam kitab-kitab sejarah, dinamakan ataupun disebut sebagai Ibnu Afra, anak Afra. Siapa dua anak muda ni tak dikenali, tapi itu tak kisah. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengenali jasa mereka, mengetahui jasa mereka. Dua adik-beradik ni, Ibn Afra ni, kalau dilihat daripada sejarah sampingan berkenaan dengan mereka, mereka ikut serta dalam Perang Badar. Dua anak muda ni, bila mereka menyertai Perang Badar ini, dalam semasa perjalanan daripada Madinah menuju ke Badar, ialah mereka orang Madinah, Ibn Afra ni, mereka tak begitu mengenali siapa dia Abu Jahal, seorang yang banyak menzalimi orang-orang Islam dan menentang Rasulullah SAW sebelum hijrah. Maka apabila sahabat dengan sahabat bercerita antara satu sama lain, mereka terdengar. Maka dalam peperangan, semasa peperangan berlangsung, mereka tanyakan kepada sahabat, pakcik, contoh sajalah, ini ikut rentak kita, pakcik, tolong tunjukkan mana satu Abu Jahal. Maka si pakcik yang ditanya tadi, yang mengenali Abu Jahal, tunjuk, itulah dia Abu Jahal. Dan ketika itu Abu Jahal sedang
menentang Muaz bin Amr, sahabat Nabi. Muaz dapat menjatuhkan Abu Jahal. Lantas dua adik-beradik ini, Ibn Afra ini, segera mendapatkan Abu Jahal dan satu lagi menekannya supaya tak dapat bangkit, yang seorang lagi tikam dia. Tamat nyawa dia. Orang yang terkenal sebagai penentang Islam, orang yang cukup terkenal sebagai orang yang menzalimi dan menghalangi dakwah Nabi, orang ini berjaya dikalahkan oleh dua adik-beradik yang sama sekali tidak dikenali. Dan begitulah juga pemimpin yang lain, Al-As bin Hisham, telah dibunuh ataupun dapat dikalahkan oleh Sayyidina Umar. Iaitu, kalau ikutkan pertalian, Sayyidina Umar anak saudara kepada Al-As bin Hisham. Jadi, awal-awal lagi, pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy telah berjaya dikalahkan, dan ini melemahkan semangat orang-orang musyrikin Quraisy. Begitulah juga bila mana semangat mereka semakin menurun, sedangkan di pihak tentera Islam semangat mereka semakin bertambah. Dan kita sedia maklum, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini semua adalah atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, di samping usaha, iman, perjuangan yang dibuat oleh para sahabat. Maka menekan keadaan ini telah menekan orang-orang musyrikin Quraisy. Maka bermulalah sikit-sikit mereka meninggalkan medan peperangan. Akhirnya pemimpin mereka, salah seorang di antara pemimpin mereka, kita dah maklum, perang Badar ini dipimpin oleh dua orang pemimpin Quraisy. Seorang Abu Jahal dan seorang lagi Abu Sufyan. Abu Jahal telah terbunuh, tinggal Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan melihat, ini tak boleh jadi ni. Maka bersama dengan tenteranya yang lain, ia meninggalkan medan peperangan. Bila meninggalkan medan peperangan, ini bermakna kemenangan dicapai oleh tentera Islam itu sendiri. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemenangan tentera Islam dalam perang Badar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan, dan ianya semuanya berpunca daripada keyakinan yang jitu, keimanan yang kukuh di sisi para sahabat di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesailah perang Badar, yang mana insya-Allah dalam siaran yang akan datang kita akan menyelongkar sedikit rentetan daripada peristiwa perang Badar ini yang kita sebutkan dalam siaran-siaran yang lalu, pasca ataupun pasca perang Badar, pos perang Badar, di mana terdapat orang-orang yang ditawan dan sebagainya. Insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya dalam siaran akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.